Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Demikianlah diselesaikan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Setelah Allah siap menyelesaikan kerja penciptaannya pada hari ketujuh itu, dia pun beristirahat daripada segala pekerjaan telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, kerana pada hari itulah dia beristirahat daripada segala kerja penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Meminda Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang kejadian sesi ke-44, hari ke-7 penciptaan. Selama 6 hari, Tuhan Yang Maha Mencipta menyelesaikan kerja-kerja penciptaan. Bumi telah diciptakan sebelum 6 hari penciptaan dan kemudian sepenuhnya dilitupi oleh air hidup. Akhirnya Tuhan mulai menciptakan kerja-kerja di bumi ini. Pada hari pertama ketika Tuhan berfirman, jadilah cahaya asal penciptaan mengelilingi bumi dan sekitarnya. Bumi adalah ruang fizikal, tetapi bumi mulai bergerak dalam aliran waktu rohani ketika dikelilingi oleh cahaya asal. Selain itu, hukum, peraturan dan prinsip-prinsip alam ditetapkan di bumi dan kuasa serta kelihayan Tuhan dapat tinggal di dalam semua makhluk yang akan diciptakan pada masa hadapan. Pada hari kedua, air hidup yang melitupi bumi dibahagikan kepada atas dan bawah dan satu cakrawala diciptakan di antara kedua-duanya. Air di bawah cakrawala menjadi air laut dan air di atas cakrawala menjadi air di dalam atmosfera. Air di atas cakrawala juga mengalir ke langit kedua dan menjadi sumber sungai di Taman Eden. Pada hari ketiga penciptaan, sebuah lekukan besar terbentuk berhampiran kutub utara dan semua air berkumpul di sana. Tanah yang kering pula muncul di kutub selatan. Sebagaimana difirmankan oleh Tuhan, air yang berkumpul di satu tempat disebut sebagai laut. Air laut menjadi masin kerana mengandungi garam terlarut. Begitu juga pada hari ketiga, laut adalah satu dan darat adalah satu. Pada hari ketiga ini, Tuhan menjadikan bumi mengeluarkan segala jenis tunas muda, tumbuhan dan pokok. Dengan melakukan hal ini, tanpa cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan bertahan semata-mata oleh kuasa Tuhan. Pada hari keempat penciptaan, matahari, bulan dan bintang diciptakan. Di sini bintang merujuk kepada bintang-bintang yang berada di dalam galaksi kita. Tetapi berjuta-juta bintang lain diciptakan sebelum permulaan, ketika ruang masih satu. Selepas matahari, bulan dan bintang diciptakan, bumi digerakkan untuk berfungsi mengikut hukum fizikal. Hasilnya tanda-tanda musim, hari dan tahun muncul di bumi. Banyak jenis fenomena atmosfera muncul dan pergerakan geologi juga berlaku. Akibatnya darat yang pada asalnya satu, terbelah dan terbahagi kepada banyak bahagian. Sebelum hari kelima, bumi menjadi rangka asas yang serupa dengan struktur pada masa ini dengan 5 lautan dan 6 benua. Ini sebenarnya dalam kejadian. Air di laut digambarkan seperti pada hari kelima penciptaan. Apabila persekitaran ini ditetapkan, pada hari yang sama, Tuhan menciptakan ikan di laut dan burung di udara. Kejadian 1 ayat 21 menyatakan bahawa segala jenis hidupan bergerak yang berkeriapan di dalam air diciptakan pada hari kelima. Hal ini bermaksud bahawa bukan saja ikan, malah semua jenis makhluk yang hidup di dalam air juga diciptakan bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menciptakan burung di udara, binatang di darat, ternakan, binatang melata dan ikan di laut. Para evolusionis mengalah, terdapat berjuta-juta spesies makhluk ini, bukan 1,000 atau 10,000. Tetapi berjuta-juta. Namun begitu, semua makhluk mempunyai struktur yang sama.
Semua makhluk mempunyai struktur yang sama. 10만 가지, 100만 가지, 수백만 가지 종류가 어떻게 눈은 Dua mata, 동일하게 두 satu 개고 hidung, 코는 dan 어떻게 dua 하나고 telinga. 콧구멍은 두 개고 입은 Makanan 귀, dimasukkan 양쪽 melalui 귀, mulut dan 위치 keluar 삼정도 melalui 동일하게 dubur. 전부 입으로 들어가서 위장통에 뭐 창자통에 항문으로 나온 것도 동일하게 Proses 살아가는 mengawan 것도 sedikit 동일하게. berbeza bergantung pada spesies, 뭐 tetapi 곤충이든 mengawan dengan cara yang serupa dan melahirkan telur 이제 atau anak. 종류도 별로 약간 다르지만 살아가는 것도 Terdapat 갖고 뭐 berjuta-juta 새끼를 spesies seperti 낳는다든가 ini, 알을 낳는다든가 tetapi bagaimana 다 spesies 동일하게. tersebut dapat diciptakan melalui 어떻게 그 evolusi? 수백만의 종이 그렇게 동일하게 Hal ini 진화가 benar-benar sesuatu yang 됩니까? sangat dikesali. 정말 통곡하고 싶어요. Dengarlah kata-kata 우리 saya dan 젊은이들, fikirkan 학생들, sekali lagi, Anda 학교들 sekalian, 정말 통곡하고 pelajar 싶어요. dan guru serta profesor. 그 수백만 종이 어떻게 Kecuali mutasi 동일하게 dan 그렇게 spesies 진화가 khas, 되냔 말이에요. banyak spesies 어떻게 binatang 눈이 mempunyai 꼭 dua 크게 되면 mata. 세 개, 네 개, 다섯 개도 나와야지. Apabila 결정만 binatang 되고 berevolusi, 잘못된 거. tidakkah binatang 어떻게 코는 sepatutnya 하나에 mempunyai 닫고 4 atau 콧구멍 5 두 개, mata? 입 양쪽 귀, Bagaimanakah dapat 위치 dikatakan bahawa 선정까지 begitu 동일하게. banyak spesies binatang 어떻게 mempunyai struktur 그렇게 yang sama 수백만 melalui 종이 evolusi? 그렇게 진화를 하냐 이 말입니다. Bukankah struktur dan kedudukan 말도 안 muka 되잖아요. semua binatang adalah sama? 수백만 종. 어떻게 Jika 동일하게 benar 그렇게 ada 진화가 되냐. evolusi, 위치 hidung boleh berada di 선정까지 dahi 똑같아요. atau 코가 hidung 이마에 boleh berada di 붙으면 안 돼요. perut. 등에 있으면 안 돼요. 배에 있으면 Mengapakah 안 mesti 돼요. ada dua lubang 어떻게 hidung? 꼭 눈 밑에 Tidak 이북에 bolehkah 코가 4 있어야 atau 돼요? 5? 왜 꼭 구멍 두 개만 있어야 돼요? Mengapakah 네 개, telinga 다섯 개 terletak di 얼마든지 situ 나오시는 dan 거예요. bukan di belakang kepala? 귀도에 두 개만 있어요. 뒤에도 달리고 얼마나 Hal ini 좋아요. demikian kerana kedudukan 정도 telinga 같죠? sekarang 하나님 kelihatan 보시기엔 안 baik 좋으니까 pada 두 개만 pandangan 있는 Tuhan. 아, 귀 하나 잘못 다치면 Saya 또 fikir 나중에 adalah baik 두 개 jika 다 binatang berevolusi 다치다니 dan 두 개 다 mempunyai 안 banyak 보이고. telinga 아, dan mata. 귀 달려 듣고 앞에 달려 듣고 Jika anda cedera 눈도 atau 두 개, tidak dapat melihat 잘못된 dengan 신경 kedua-dua 내면 mata, anda 다른 dapat 눈으로 melihat 보게 dengan 되면 mata yang lain. 곳곳에 달리지. Jika kita berevolusi untuk mempunyai banyak mulut, 입도 kita akan 이만큼 dapat 되면 makan 다른 melalui 다른 mulut yang 걸로 lain 또 jika 먹게 satu mulut 쉽게. sakit. 아, 하고 콧구멍 감기 뭐였어? Apabila 옛날 kanak-kanak 같으면 demam, 추우니까 hidung 감기 mereka 뭐 tersumbat dan 옛날에 hidung 늘 berhingus 뭐 tidak 겨울에 selesa. 감기들을 사는데. 그러니까 그냥 노란 콧물 Namun begitu jika mereka berevolusi dan banyak lubang hidung, 뭐 없지, mereka akan dapat bernafas melalui bukaan lain 춥다고 뭐 apabila 포기하겠습니까? kedua-dua lubang hidung 저희 tersumbat. 어렸을 땐 그렇게 성장했어요. Walaupun kesimpulannya adalah bahawa hanya ada dua lubang hidung. 구구하면 되잖아요. 그런데 Memang 어떻게 benar 그 bahawa 수만 kedudukan 종이 dua mata, 동일하게 satu hidung, 눈은 dua 두 lubang 개요, hidung, 코는 satu 하나에 telinga pada 콧구멍 두 개, kedua-dua 양쪽 belah, 귀, dan 위치 satu mulut pada 선정까지 muka 동일하게. makhluk adalah sama. 그걸 진화라고요? Hal ini juga 예, termasuk 물을 tumbuhan 떠나서는 akuatik 살 yang 수 tidak 없는 dapat 수중 hidup di 식물도 luar air. 포함되고요. 예를 들면 식물성 Salah 플랑크톤도 satu contohnya ialah 여기에 fitoplankton. 포함됩니다. 이것은 물 위에 떠서 생활하는 Fitoplankton ialah 단세포 gonidium 조류입니다. seatunggar yang hidup 이들은 di 태양 air. 에너지를 이용해서 광합성을 하여 Fitoplankton 산소를 menghasilkan oksigen melalui 만들어냅니다. fotosintesis 플랑크톤 menggunakan 한 개의 tenaga 크기는 surya. 인간의 눈으로 Walaupun 식별할 수 없을 fitoplankton 정도로 terlalu kecil untuk 작지만 dapat dilihat secara 이들 individu dan mata 전체의 kasar, 양은 매우 jumlah 많지요. populasi 이 fitoplankton 식물성 adalah sangat 플랑크톤이 besar. 만들어내는 산소량은 지구 전체 Jumlah 산소의 oksigen yang dihasilkan oleh 50% 내지 fitoplankton ini 70%에 membentuk 이릅니다. hampir 50 hingga 70% 이런 거다 이렇게 oksigen 표에서 하나님 di seluruh 만들어 놓으신 bumi. 거예요. Semua ini diciptakan kerana 아마존 kita 숲에서 memerlukannya. 지구 산소의 20%가 Memandangkan 만들어지는 20% 것을 oksigen 생각하면 bumi dihasilkan di hutan 식물성 Amazon, 플랑크톤은 fitoplankton 바닷속 boleh 대형 dianggap sebagai 산소 kilang 공장이라 할 수가 oksigen yang 있죠. besar di lautan. 물고기가 처음 창조됐을 때에 물고기들이 바로 이 식물성 Apabila 플랑크톤을 ikan 먹이로 diciptakan pada 삼았습니다. awalnya, fitoplankton 당시에는 ialah makanan 물고기들도 ikan ini. 다른 물고기를 Pada masa itu, 잡아먹지 ikan tidak 않았으므로 memakan ikan 이 lain. 식물성 Fitoplankton ialah 플랑크톤이 makanan ikan. 먹이가 됐지요. Fitoplankton masih menjadi 또 이 makanan untuk banyak ikan 플랑크톤은 sebagai 지금도 sumber 많은 tenaga 물고기들의 ikan. 먹이로서 에너지 공급원이 되고 있습니다. 창조 여섯째 날에는 육상 동물과 Pada hari 사람이 ke-6 penciptaan, 창조되었습니다. binatang darat dan 육상 manusia 동물은 diciptakan. 처음부터 Binatang darat 야생 dikumpulkan 동물과 ke dalam 3 육축과 kategori 땅에 dari 기는 awal. 종류, Binatang 이렇게 liar, 세 ternakan, 부류로 dan binatang melata di 창조했지요. tanah. Sudah 물론 tentu 이때 antara 창조된 binatang yang 종류 diciptakan 중에는 pada hari 지금은 itu ada yang 멸종되어 telah 없는 pupus. 것도 있고 그 모습이 Beberapa 처음과는 binatang mempunyai 좀 rupa yang 달라진 berbeza daripada 종류도 rupa asal. 있습니다.
Selepas bumi ini dikutuk, sifat ganas dan toksik binatang tersebut menjadi kuat yang mengakibatkan perubahan rupa binatang tersebut. Seperti seorang lelaki kelihatan menakutkan ketika dia marah, apabila sifat ganas binatang menjadi lebih kuat, rupa luaran binatang tersebut berubah. Walau bagaimanapun hal ini tidak bermaksud bahawa binatang itu telah berevolusi. Evolusionisme mendakwa bahawa beberapa ikan berevolusi menjadi binatang darat dan beberapa binatang darat berevolusi menjadi burung. Walau bagaimanapun pada hakikatnya, Tuhanlah menciptakan semua ikan, burung dan binatang darat menurut jenisnya dari permulaan. Sorotan kerja penciptaan adalah bahawa Tuhan Trinity mencipta manusia menurut gambaran dan rupa mereka. Apabila kita sampai kepada Kejadian 2 ayat 7, saya akan menerangkan secara terperinci bagaimana Tuhan mencipta manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih, setelah menyelesaikan 6 hari penciptaan, Tuhan mengisytiharkan dalam Kejadian 2 ayat 1 bahawa 하나님께서는 6일간의 창조 역사를 마치시고 본문 1절에 demikianlah diselesaikan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Di sini langit dan bumi dan segala isinya merujuk kepada benda-benda yang terangkum dalam langit pertama, iaitu ruang fizikal. Hal ini bermaksud bahawa segala yang diperlukan untuk pemupukan manusia telah disediakan dalam ruang fizikal. Langit kedua dan langit ketiga telah diciptakan. Penciptaan langit pertama dan segala isinya. Jika bumi ialah sebuah bangunan, maka segala yang diperlukan terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan matahari, bulan dan bintang di dalam galaksi kita yang secara langsung mempengaruhi bumi. Dikatakan bahawa melalui 6 hari penciptaan, semua syarat yang diperlukan untuk pemupukan manusia telah disediakan. Yesaya 40 ayat 26 menyatakan, lainkanlah pandang ke langit dan lihatlah siapakah mencipta benda-benda itu. Dialah mengeluarkan cakrawala angkasa menurut jumlahnya dan menyebutkan nama kesemuanya. Kerana besar keperkasaannya dan hebat kuasanya, tidak ada satu pun yang hilang. Dikatakan bahawa terdapat kira-kira 350,000 spesies tumbuhan dan lebih 1 juta spesies binatang di bumi. Tuhan menciptakan pelbagai jenis tumbuhan dan binatang. Terdapat lebih 1 juta spesies binatang. Oleh itu, jika anda merangkumkan serangga, tidakkah akan ada berjuta-juta spesies? Bagaimanakah benda-benda ini dapat berevolusi dengan cara yang sama? Evolusionis mengatakan perkara yang tidak masuk akal dan kita mengajar dan belajar tentang hal ini di sekolah. Betapakah hal ini mengecewakan? Langit dan bumi diselesaikan bersama dengan segala isinya oleh kuasa dan autoriti Tuhan yang besar. Semua yang diciptakan oleh Tuhan di bumi merupakan model daripada apa yang ada di dalam kerajaan syurga. Berdasarkan apa yang ada di syurga, Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi. Oleh itu, jika anda melihat segala sesuatu di bumi dalam roh, anda dapat menemui syurga di dalamnya. Hal ini bermaksud bahawa anda dapat merasakan hati dan kasih Tuhan yang halus serta sifat ilahi dan kuasanya. Setelah menyelesaikan kerja penciptaan selama 6 hari, Tuhan berehat pada hari ke-7. Berkenaan hal ini, Kejadian 2 ayat 2 menyatakan, setelah Allah siap menyelesaikan kerja penciptaannya pada hari ke-7 itu, dia pun beristirahat daripada segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Bagaimana Tuhan berehat pada hari ke-7 ini? Ketika Tuhan melihat apa yang diciptakan selama 6 hari, dia berpuas hati dalam hatinya dan dia berasa senang. Dengan demikian Tuhan Bapa tertawa dengan sukacita dan tawa yang cukup besar untuk menggegarkan seluruh langit dan bumi. Melihat dia, para malaikat memuji nama yang kudus dan menyanyikan kemuliaannya dengan lagu dan bunyi muzik yang indah. Inilah gambaran ketika Tuhan berehat pada hari ke-7 setelah dia menyelesaikan 6 hari kerja penciptaan.
6일 창조의 사역을 마치신 후 Izinkan saya memperkenalkan sebahagian daripada pujian yang dinyanyikan oleh para malaikat kepada Tuhan pada hari itu. 하나님께 올린 찬양을 Saya sangat 일부 bersyukur. 소개해드리겠습니다. 저는 참 Saya sangat 감사하죠. bersyukur kerana dapat membacakan kepada anda tentang situasi yang berlaku di syurga semasa saya berkhutbah. Hal ini bukan sesuatu yang saya reka dalam fikiran saya. Hal inilah apa yang dapat saya faham kerana Tuhan telah memberikan semuanya kepada saya. Sekarang saya akan memperkenalkan sebahagian daripada pujian yang dipersembahkan oleh para malaikat kepada Tuhan pada masa itu. Tuhan yang maha sempurna dalam segala sesuatu, maha lengkap dan maha indah, begitu indah sekali. Dia memiliki segala sesuatu dan menggerakkan segala sesuatu. Dia berdiri sendiri sebagai cahaya yang indah. Marilah kita memujinya kerana dia menyelesaikan segala sesuatu. Menurut kehendaknya sebagaimana direncanakannya, dia mempersembahkan perkara-perkara misteri ini dengan terperinci dan menciptakan segala sesuatu yang indah. Dia sangat gembira dengan segala sesuatu yang diciptakan. Dia terinspirasi dalam hatinya dan dia membolehkan kita memuji keindahannya sambil dia tertawa. Hati pencipta terkandung dalam bumi bunga yang indah dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh burung-burung. Malah dalam sebutir debu dan tanah bumi, kehendak sang pencipta terkandung. Marilah kita memuji Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu dalam ketentuannya. Sesungguhnya dia bersinar ketika sendirian, maha sempurna dan maha indah. Namun dia mencipta kita. Mari kita memuji sang pencipta yang mencipta kita. Dia mengukir kehendaknya dalam kelopak bunga yang indah dan dia meletakkan masuk dalam keindahan bintang-bintang, matahari dan bulan. Dia menciptakan keindahan alam dan membuatkan segala sesuatu mengikut hukum dan prinsip alam. Dia meletakkan masuk bahkan dalam perkara-perkara yang paling kecil. Marilah kita memuji kesentuhannya yang menciptakan segala sesuatu. Marilah kita memuji Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah untuk memenuhi kehendaknya dan ketentuannya. Marilah kita memuji dia. Pujilah dia. Puji dia yang berdiri sendiri dan menggerakkan seluruhan dan bergema di dalam ruang yang begitu besar dan luas dengan kemegahan suaranya. Dia mempunyai ketentuan dan kehendaknya. Marilah kita memuji sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu satu demi satu dengan meletakkan hatinya ke dalamnya. Dia meletakkan hatinya indah dalam keindahan bilah rumput, bunga, bahkan pada setiap kelopak. Tuhan meletakkan hatinya dalam kicauan burung kecil dan dalam rupa binatang. Malah dalam batu kecil, dia mengukir kehendaknya. Marilah kita memuji Tuhan yang melakukan semua ini. Marilah kita memuji nama Sang Pencipta. Seperti yang direncanakannya, dia melakukan semua ini sebelum hari-hari ketika dia bersabar begitu lama untuk menyelesaikan pemupukan manusia. Marilah kita memuji Tuhan bergembira dan bersukacita dan merasa tersentuh atas semua yang telah dilakukannya. Kita wujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Dan dengan demikian, segala sesuatu diciptakan. Marilah kita memuji namanya. Marilah kita memuji kuasanya kerana sempurna. 주의 능력이 온전하심을 찬양하리이다. Tuhan sendiri turun ke langit pertama dan dia menyelesaikan semua kerja 6 hari penciptaan. Namun begitu dia tidak kembali ke langit keempat. Dia tinggal di bumi pada hari ke-7 dan berehat. 그리고 곧바로 넷째 하늘로 가신 것이 아니라 일곱째 날까지 이 땅에 머무시며 안식하셨지요. 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih, terdapat masuk rohani dan kegembiraan Tuhan pada hari ke-7. Apabila sesuatu dilakukan dengan baik dan hasilnya baik, orang berasa senang. Mereka juga menerima penghiburan dan ganjaran untuk perkara yang dilakukan dengan baik.
Tuhan yang memiliki keilahian dan kemanusiaan juga bergembira dan bersukacita ketika melihat bahwa persiapan untuk pemupukan manusia untuk mendapatkan anak-anak yang sejati telah diselesaikan dengan indah. Dia berehat dan menerima pujian dan kemuliaan dengan sepenuhnya. Hal ini juga akan sama apabila kita sampai ke syurga pada masa hadapan. Oleh sebab ia akan menjadi masa setelah matlamatnya tercapai, Tuhan akan menerima emosi dan kegembiraan yang lebih besar daripada yang diterimanya pada hari ketujuh ini. Jiwa-jiwa yang telah berjaya melalui pemupukan manusia dan menerima keselamatan akhirnya akan mendapat rehat yang sejati. Oleh itu dalam kitab Wahyu, tidakkah kita melihat bahawa hanya Tuhan yang diberikan kemuliaan dan pujian oleh semua malaikat di syurga? Pujian untuk Tuhan selalu bergema di syurga. Betapa jelas dan lembut pujian yang selalu bergema, dan kemana-mana saja anda pergi, selalu ada pujian dan tarian. Anda akan diberikan anugerah sebagaimana anda telah menabur dan bekerja di bumi. Dua Petrus ayat 3 ayat 8 menyatakan, tetapi saudara saya yang kukasihi, jangan lupa satu perkara, di sisi Tuhan satu hari serupa 1000 tahun, dan 1000 tahun serupa satu hari. Tuhan menyelesaikan 6 hari kerja penciptaan dan dia berehat pada hari ketujuh. Setelah pemupukan manusia selama 6,000 tahun berakhir, akan ada tempoh rehat selama 1000 tahun. Persekitaran seluruh bumi akan dipulihkan kepada keadaan seperti ketika bumi baru diciptakan pada awalnya. Persekitaran yang dilihat oleh Tuhan dan menjadi sangat puas dan senang dengannya akan dipulihkan. Semua anak Tuhan menerima keselamatan akan menghabiskan masa 1000 tahun dengan gembira di bumi. Setelah 1000 tahun, penghakiman besar terakhir akan berlaku dan kita akan memasuki syurga, yakni tempat tinggal kita yang kekal. Akhirnya, Tuhan Bapa dapat tinggal selamanya dengan anak-anaknya yang sejati seperti yang diinginkannya. Sebagaimana Tuhan Bapa berehat di bumi pada hari ke-7, dia memikirkan hari-hari kerajaan milenium. Hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan ketika membayangkan hari ketika dia akan bersama anak-anaknya yang beriman setelah menunggu sekian lama. Dia juga dipenuhi oleh kegembiraan memikirkan rumah dan ganjaran yang telah disediakan oleh Bapa untuk anak-anaknya ketika mereka sampai ke kerajaan syurga yang kekal. Tuhan Bapa bukan saja memiliki keilahian, tapi juga kemanusiaan. Dengan demikian hatinya berasa tersentuh ketika melihat sesuatu yang indah. Dia juga memiliki hati seorang bapa, dan dia menjadi gembira hanya dengan memikirkan anak-anaknya. Dia ingin memberikan rumah yang baik kepada anak-anaknya, dan dia ingin menyediakan hanya yang terbaik ketika mereka memerlukannya. Walau bagaimanapun dia merancang pemupukan manusia dan melakukan kerja penciptaan, kerana dia harus menyelesaikan segala sesuatu menurut keadilan. Setelah 6 hari kerja penciptaan, landasan untuk pemupukan manusia sudah siap. Dan dengan demikian, Tuhan Bapa sangat gembira dan bersukacita. Sekarang, Kejadian 2 ayat 3 menyatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, kerana pada itulah dia beristirahat daripada segala kerja penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Oleh itu orang memelihara hari Sabat dengan kudus dapat menerima berkat. Hari ini demikian kerana Tuhan memberkati hari Sabat, hari ke-7 dan menguduskannya. Kerana pada hari itu dia berehat daripada semua pekerjaannya
yang telah 이는 dilakukan oleh 하나님이 Tuhan dalam 창조하시며 penciptaan. 만드시던 그 모든 일을 마치시고 이날에 안식하셨습니다. 그래서 Oleh 안식일을 itu, orang yang 거룩하게 memelihara hari 지키는 Sabat 사람도 dengan kudus 복을 juga 받게 된다 이 diberkati. 말입니다. 안식일을 거룩하게 지킨다는 것은 안식일에 교회에 Memelihara hari 나와서 Sabat dengan kudus bukannya 예배에 bermaksud pergi ke 참석하는 gereja pada 것만을 hari Sabat 의미하지 dan 않습니다. menghadiri ibadat. 일곱째 날에 Memelihara hari 안식하셨던 Sabat 하나님의 adalah 마음을 untuk 느끼고 merasakan hati Tuhan 중심에서 yang berehat 하나님을 pada hari ketujuh 경배하는 것입니다. dan menyembahnya dengan segenap hati kita. 천지 Ia 만물을 adalah untuk 하나님께서 percaya bahawa Tuhan 창조하셨음을 mencipta langit dan 믿고 bumi 하나님을 dan segala 찬양하며 sesuatu di 예배하는 dalamnya 것이고요. dan memuji serta 이사야 menyembahnya. 56장 2절에 보면 Yesaya 안식일을 56 ayat 2 지켜 menyatakan, 더럽히지 berbahagialah 아니하며 orang berbuat demikian dan anak 안식일을 manusia yang 지켜 berpegang 더럽히지 kepadanya, 아니하며 yang memelihara hari 꼭 Sabat 기억해 supaya tidak 두세요. dicemari dan 안식일을 menjaga 더럽히면 안 tangannya 된단 daripada 말이에요. setiap perbuatan 지켜 jahat. 더럽히지 아니하며 그 손을 금하여 모든 악을 행치 아니하여야 하나니 이같이 행하는 Izinkan 사람 saya membaca sekali lagi, berbahagialah orang memelihara 이같이 diri daripada 굳이 mencermakan hari 잡는 Sabat. 인생은 Sila 이같이 ingat 굳이 ini, 잡는 anda 인생은 tidak boleh 복이 mencermakannya. 있느니라 말씀합니다. 그러니까 안식일을 잘 Dan yang menjaga 지키고 tangannya daripada 안식일을 melakukan 더럽히지 kejahatan. 아니하고 Berbahagialah 또 orang 그 손을 melakukan 금하여 모든 perkara-perkara 악을 ini. 행치 아니하면 Seperti yang dinyatakan oleh 이같이 ayat ini, 행하는 Tuhan Bapa 사람은 pasti akan 복이 있다 이 memberkati 말입니다. orang mengingati hari Sabat dan memeliharanya 이 dengan 말씀처럼 kudus. 안식일을 Selain 기억하여 itu, 거룩하게 지키는 Yehezkiel 20 ayat 사람에게는 20 menyatakan, 아버지 하나님께서 반드시 복을 주십니다. 또한 에스겔 20장 20절에는 또 나의 jagalah 안식일을 kesucian hari-hari 거룩하게 Sabatku. 할지어다. Hari-hari itu adalah tanda antara aku dengan kamu, supaya kamu tahu 이것이 bahwa 나와 akulah 너희 Tuhan 사이의 Allahmu. 표징이 되어 하나님과 우리 사이의 표징이 되어 너희로 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알게 하리라 하셨다 했습니다. 이 말씀은 안식일을 Hal ini 거룩하게 bermaksud 지키는 bahawa 것을 Tuhan menganggapnya sebagai 하나님을 bukti iman untuk 믿는다는 memelihara hari 증거로 Sabat dengan 삼겠다는 kudus. 뜻이죠. Oleh 따라서 itu kita harus 안식일을 tahu 지키는 bahawa 것이 memelihara hari 하나님께서 Sabat ialah 천지 만물을 ungkapan iman yang 창조주심을 믿는 최소한의 ungkapan ini iman yang 믿음의 minimum kepada 표현임을 Tuhan 알아야 sebagai 합니다. pencipta langit dan bumi. 안식일을 어떻게 Saya telah 보내는 banyak kali 것이 menjelaskan 거룩하게 apa artinya 지키는 memelihara hari 것인가에 Sabat 대해서는 이미 agar 여러 tetap 차례 kudus dalam 설교해 khutbah-khutbah saya 드렸습니다. yang lain. 안식일을 Intipati 거룩하게 memelihara hari Sabat 지키는 ialah 것의 tindakan 핵심은 menyembah Tuhan dengan hati yang 창조 tulus, 일곱째 sambil 날에 merasakan hati Tuhan 안식하신 Bapa yang berehat 아버지 pada hari 하나님의 ketujuh 마음을 penciptaan. 느끼며 중심에서 Anda harus memuliakan Tuhan 하나님께 bukan hanya dalam 예배하는 ibadat, 것입니다. malah dalam perjumpaan dan sepanjang kerja yang dilakukan pada hari 예배뿐만 Sabat. 아니라 모임을 Kepada 갖다가 orang memelihara 봉사해도 Sabat dengan hati yang 안식일에는 sempurna 기쁘고 dan 감사한 perbuatan yang 마음으로 kudus, 하나님께 berkat yang dijanjikan 영광을 oleh Tuhan 돌려야 pasti akan 하지요. diberikan. 이렇게 온전한 마음과 거룩한 행실로 안식일을 잘 지킨 사람에게는 하나님께서 약속한 복이 반드시 임합니다. Saudara dan saudari yang saya 그런데 kasih, 창조 일곱째 hari 날, ketujuh 곧 penciptaan yaitu 안식일은 Sabat 일주일 중 sebenarnya jatuh 토요일이었습니다. pada hari Sabtu. 창조 첫째 날은 Hari pertama penciptaan 일요일이었습니다. ialah hari Ahad. Jika anda melihat kebanyakan kalender, hari pertama dalam seminggu ialah Ahad. Dan hari terakhir iaitu hari ketujuh ialah Sabtu. Pada zaman perjanjian lama, Sabtu ialah hari Sabat. Orang beragama Yahudi dan tidak menerima Yesus sebagai penyelamat mereka, serta mereka yang beragama Islam masih memelihara hari Sabtu sebagai Sabat. Oleh itu, sejak bilakah hari Ahad menjadi hari Sabat dan apakah sebabnya? Pada hari pertama, Tuhan berfirman, jadilah cahaya dan mengelubungi bumi dengan cahaya asal penciptaan. Tuhan berfirman, jadilah cahaya asal. Cahaya ini dengan serta-merta bergerak melalui ruang roh dan meliputi seluruh alam semesta. Kemudian Tuhan memulakan penciptaan. Hal ini adalah untuk mengisytiharkan kedaulatan Tuhan yang sendiri merupakan cahaya ke seluruh alam semesta. Pada masa yang sama, hal ini adalah untuk mengisytiharkan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia sedang mendatangi dunia. Cahaya yang benar ini adalah Yesus Kristus yang sendiri merupakan Tuhan, dan firman itu sendiri yang datang ke dunia dalam tubuh manusia.
Selain itu dalam Matius 12:8 tertulis, kerana anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan kita, Yesus Kristus, ialah Tuhan atas hari Sabat. Seperti yang dinyatakan, Tuhan Yesus yang merupakan cahaya yang benar ialah Tuhan atas hari Sabat. Seperti adanya cahaya pada hari pertama penciptaan, hari Ahad yang merupakan hari pertama dalam seminggu ialah hari ketika Tuhan Yesus yang merupakan cahaya yang benar bersinar ke seluruh dunia. Hari Ahad juga merupakan hari ketika Yesus membuka pintu keselamatan kepada seluruh umat manusia dengan mengalahkan kuasa kematian melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi bagaimanakah hari Sabtu, hari ketika Yesus telah mati dan berada di kubur, dapat menjadi hari Sabat? Hari ketika Yesus mengalahkan kuasa kematian dan menerangi seluruh dunia dengan cahaya, hari ketika dia menjadi buah sulung kebangkitan dan keluar daripada kebangkitan, haruslah menjadi hari Sabat. Kenapa? Hal ini demikian kerana Tuhan atas hari Sabat ialah Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi cahaya hidup yang sejati bagi jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan kematian dan penderitaan. Bermula hari itu kita memperoleh harapan kebangkitan dan menikmati rehat yang sejati. Yesus mengalahkan kuasa kematian pada hari Ahad, hari yang kita kenali sebagai hari Ahad, dan bangkit pada waktu fajar, sehingga kita diberikan harapan kebangkitan dan dapat menikmati rehat yang sejati. Inilah sebabnya kita kini memelihara hari Ahad sebagai hari Sabat dan sebagai hari Tuhan Yesus. Selepas kebangkitan Yesus, kita akhirnya dapat memelihara hari Sabat yang sejati. Seperti yang anda lihat Kejadian ayat 1 yang menyatakan, jadilah cahaya. Dan Matius 12 ayat 8 yang berbunyi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saling berkait rapat. Ayat ini menjelaskan sebab rohani untuk memelihara hari Ahad sebagai hari Sabat. Selain itu, Tuhan telah mencatatkan dalam Perjanjian Lama pada hari Ahad akan menjadi hari Sabat. Imamat 23 ayat 10 hingga 12 menyatakan, beritahu orang Israel dan katakan kepada mereka, setelah kamu berada di negeri akan kukurniakan kepadamu, lalu kamu menuai hasil tanahnya, maka hendaklah kamu membawa bekas hasil pertama tuaian itu kepada imam. Hendaklah imam menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya dia berkenan menerimanya demi kamu. Kemudian hendaklah imam menunjukkannya sehari sesudah hari Sabat. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, hendaklah kamu mempersembahkan kepada Tuhan seekor anak domba berumur setahun yang tidak bercacat celah sebagai korban bakaran. Bilakah hari untuk mengunjukkan sebekas hasil tuaian yang pertama dan mempersembahkan seekor anak domba jantan yang berumur 1 tahun? Dalam ayat tersebut, harinya ialah hari selepas Sabat. Di sini kerana Sabat pada waktu itu ialah hari Sabtu, maka hari selepas Sabat merujuk kepada hari Ahad, itu sehari selepas hari Sabtu. Selain itu, seekor anak domba jantan yang berumur setahun yang tidak bercacat celah secara rohani merujuk kepada anak domba Tuhan, iaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Imamat disebut bahawa seekor domba jantan 1 tahun yang tidak bercelah harus disembelih dan darahnya disapukan pada tiang pintu. Selain itu, hasil tuaian yang pertama merujuk kepada Yesus Kristus, yakni buah sulung kebangkitan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 tertulis, tetapi Kristus memang telah dibangkitkan daripada kematian. Dialah yang pertama daripada kalangan orang yang telah mati. Orang yang telah meninggal dunia, iaitu orang yang telah menerima Yesus sebagai penyelamat. Tubuh mereka mati di dunia ini, tetapi Alkitab menyatakan bahawa mereka sedang tidur di dalam kubur. Mereka juga akan dibangkitkan apabila tiba waktunya. Tuhan Yesus menjadi buah sulung kebangkitan.
여러분 성경에 보면 Jika 주님이 Anda meneliti Alkitab, ketika Yesus disalibkan, terjadi gempa bumi yang kuat dan batu-batu terpecah dan kemudian orang yang telah dikuburkan keluar dari kubur mereka. Adakah hal ini bermaksud bahawa mereka dibangkitkan sebelum Yesus? Jika Anda membaca Alkitab dan teliti, Anda akan melihat bahawa mereka keluar dari kubur selepas kebangkitan Yesus. 그들은 주님이 부활 후에 나오는 걸 볼 수가 있습니다. 부활 후에. Selepas kebangkitan Yesus, kita dapat 예수님의 부활이 menikmati 우리는 rehat yang 참 안식을 sejati. 누리게 되었습니다. Yesus mengalahkan kuasa kematian dan dibangkitkan, memberikan manusia harapan untuk kebangkitan dan hidup yang kekal. Hal ini bermaksud bahawa apabila Anda menerima Yesus Kristus dan kurnia Roh Kudus, roh Anda yang telah mati akan kembali hidup. Hal ini ialah kebangkitan secara rohani. Anda kemudian dipanggil sebagai anak Tuhan dan menikmati rehat yang sejati. 그런데 이 땅에서의 안식은 온전한 것이 아닙니다. 그래서 우리 하나님께서는 천국이라는 Walaupun rehat di dunia ini bukanlah rehat yang sempurna, oleh itu Tuhan telah menyediakan tempat rehat yang kekal dan sempurna yang dipanggil kerajaan syurga. Selain kebangkitan rohani, Anda juga menikmati rehat kekal dan sempurna melalui kebangkitan yang satu lagi. Ketika Tuhan Yesus datang di angkasa, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh yang tidak binasa dan bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Hal ini adalah kebangkitan tubuh. Selepas kebangkitan rohani dan fisikal, Anda akan berehat selama-lamanya. Oleh sebab adanya harapan kebangkitan seperti ini, kita dapat menikmati rehat sejati dalam roh. Seperti yang telah saya jelaskan, hari Ahad ialah hari ketika Yesus Kristus, yakni Tuhan atas hari Sabat, memberikan rehat yang sejati melalui kebangkitannya. Dan sebabnya kita memanggil hari Ahad sebagai hari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam khutbah ini, saya telah menjelaskan bahawa Tuhan berehat pada hari ke-7 setelah menyelesaikan 6 hari kerja penciptaan. Saya juga telah memberitahu Anda bahawa Anda harus memahami maksud sebenar hari Sabat dengan betul dan memeliharanya agar kudus. Untuk memelihara hari Sabat agar kudus, terdapat beberapa perbuatan yang tidak sepatutnya Anda lakukan. Namun begitu ada sesuatu yang lebih penting daripada sama ada Anda melakukan sesuatu secara luaran atau tidak. Hal ini berkaitan dengan hati yang bagaimana Anda memelihara hari Sabat. Kunci untuk memelihara hari Sabat agar kudus adalah dengan merasakan hati Tuhan yang berehat pada hari itu dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Hati Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu dan bergembira serta bersukacita kerana memiliki anak-anak yang sejati. Betapa bahagia dan sukacita Tuhan pada waktu itu. Apabila pemumpukan manusia selesai pada masa hadapan, betapa bahagianya Tuhan terhadap orang yang telah menemukan gambaran Tuhan yang telah hilang, yang menyerupai Bapa yang telah menerima pengampunan daripada dosa melalui anaknya tunggal, yang dengan tekun beriman kepada Tuhan dan mengasihinya, yang telah menyingkirkan segala bentuk kejahatan, yang tidak dicemari oleh dosa meskipun dunia dipenuhi oleh kejahatan, dan yang dengan setia serta teguh berjalan menuju pintu gerbang syurga dan menuju Yerusalem baru kerana mereka mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan menginginkan anak-anak seperti itu dan mengetahui bahawa akan ada tidak terhitung banyaknya anak seperti itu, Dia menjadikan hari Sabat sebagai hari yang penuh dengan kebahagiaan. Anda harus merasakan hati Tuhan seperti ini, bersyukur dalam segala hal dan memuliakan Tuhan dalam segala yang Anda lakukan. Roma 12 ayat 1 menyatakan, mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Seperti yang dinyatakan, jika Anda benar-benar berharap untuk masuk ke Yerusalem baru, Anda harus mempersembahkan korban yang kudus, iaitu ibadat rohani, bukan saja pada hari Ahad, malah juga pada semua hari yang lain. Pelihara tubuh dan hati anda agar kudus dan ikutlah kehendak Tuhan Bapa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna.
새 예루살렘 Dengan berbuat 성에 demikian, 들어가서 semoga Anda dapat 최고의 memasuki Yerusalem 안식과 baru 행복을 ketika 누릴 Anda 수 sampai ke 있기를 syurga, 주님의 supaya Anda 이름으로 dapat menikmati rehat 축원합니다. serta kebahagiaan terbaik.